Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa sekali lagi dalam video kali ini. Kali ini saya nak sambung video yang sebelum ni, yang tentang harga lukisan. Kalau video yang sebelum ni saya cerita tentang harga lukisan, macam mana nak ambil harga tempahan, macam mana nak ambil upah melukis, kita kira dengan cara kira kos material, saiz dan juga masa bekerja. Yang kali ni saya nak cerita tentang lukisan ataupun karya seni yang harga dia agak mahal, ataupun harga yang boleh dijual dengan harga yang tinggi lah, bukan mahal lah. Kalau nak kata mahal ni sebenarnya subjektif juga perkataan mahal ni, sebab yalah, kalau bagi saya kopi RM10 tu mahal, bagi setengah orang kopi RM10, RM15 tu biasa. Jadi mahal tu kira subjektif lah, kira cerita tentang harga, tentang lukisan yang harganya agak tinggi. Lukisan-lukisan jenis ni adalah lukisan yang mana saiz, bahan dan juga masa yang pelukis luangkan untuk buat karya tu dah tak jadi, orang kata, sebagai penentu harga. Saiz tak menentukan harga. Lukisan-lukisan jenis ni biasanya bukan lukisan tempahan lah, subjek yang dia pilih sendiri, dan juga dia lukis macam mana yang dia nak lukis, bukan atas arahan sesiapa. Dia berkarya, maknanya nukilan seorang pelukis. Biasanya karya macam ni harganya boleh mencecah puluhan ribu lah, 10,000, 15,000 tu biasa lah. Kira saya cerita ni tentang lukisan yang harga 10,000 ke atas lah. Maknanya lukisan saya tak terlibat lah, lukisan saya jual ratus-ratus je. Dia macam ni, yang dinilai sama ada oleh pelukis tu sendiri sebelum dia letak harga, ataupun dinilai oleh penilai seni yang profesional. Biasanya di auction house, dia dinilai, ada cara dia lah menilai tu. Yang pertama dia akan nilai siapa pelukis tu lah, pelukis tu ternama ke tak ternama ke. Dia bukan pelukis yang ada nama, sebab saya pun ada nama, tuan-tuan pun ada nama. Dia yang ternama yang terkenal. Dia terkenal tu for a reason lah, reason yang baik lah. Mungkin karyanya berkualiti tinggi, hasil kerja dia, material yang dia guna yang bagus-bagus. Okay, nama. Dan yang kedua adalah estetik. Bagi saya lah, estetik ni lah antara perkara yang paling penting sekali dalam menilai ataupun menentukan harga sesebuah karya. Pelukis sendiri pun boleh nilai estetik lukisan dia, dan dia boleh up harga tak sama macam harga tempahan. Adapun lukisan yang dibuat untuk jual biasa-biasa. Estetik ni kalau ikut dalam bahasa umum, cantik lah, ataupun menarik lah, macam tu lebih kurang. Betul, kira betul lah. ok, dalam seni visual, istilah estetik ni dia berkaitan dengan karya yang ada impak, yang ada personality, yang orang kata bukan biasa-biasa. Dia tak semestinya lukisan yang orang kata yang halus mulus, yang realistik. Bukanlah maksud saya lukisan yang halus mulus dan realistik tu tak ada nilai estetik. Maksud saya tak semestinya lukisan yang tak halus, yang tak cantik, yang dilihat tak cantik pada visualnya juga ada estetik di sebaliknya. Adalah cara menilai dia dari sudut yang lain. Dekat sini lah datangnya ataupun perlunya kepada pengetahuan tentang asas seni, dan juga elemen seni, dan juga prinsip
prinsip seni. Saya tak, rasanya kalau saya nak ulas tentang elemen seni, prinsip seni dan juga asas seni ni panjang. Cuma yang saya boleh sebutkan, kalau dalam asas seni tu dia ada composition, ada content. Kalau elemen seni ni ada value, ada form, ada color, texture, line, shape, dan juga kalau prinsip seni dia berkaitan dengan composition juga. Dia ada balance, harmoni, rhythm, movement, variety. Itu antara perkara yang menjadi, orang kata, tanda aras untuk menilai karya-karya yang saya sebut tadi lah, yang berharga 10,000 ke atas macam tu. Ada setengah pelukis yang dia pelukis yang hebat lah, yang boleh sembunyikan estetik daripada aspek visual. Maknanya kalau orang tengok, orang tak nampak lukisan tu macam tak nampak, tak cantik lah, tapi dia disokong oleh karya tu sendiri. Dia akan disokong oleh keterangan karya yang estetik. Jadi walaupun orang yang tadi mulanya dia tengok lukisan tu dia rasa tak cantik, tapi bila dia dapat info ataupun diberikan keterangan oleh pengkarya tentang karya tu, dia jadi baru dia nampak estetik pada karya tu. Dan ada setengahnya yang pada mulanya tak berminat, sampai tahap tak boleh tidur malam nak beli. Kemudian yang jenis estetik yang pada visual, sekali pandang terus terpikat dah, terus cari, buka dompet terus bawa keluar kredit kad, cari geran tanah semua. Tu yang jenis estetik yang pada visual, dia terus tangkap pada, orang kata, jiwa orang yang melihat. Kalau kita nak cari sesuatu yang tak memuaskan hati kita pada sebuah lukisan, maksudnya kekurangan bagi kita pada sebuah lukisan tu, kita mesti akan jumpa. Macam tu juga kalau kita nak cari kecantikan dalam lukisan tu, juga kita pasti akan jumpa. Dan kemudian dia juga ada kaitan dengan, kalau macam lukisan yang lama, dia ada kaitan dengan sejarah lukisan tu sendiri, cerita di sebalik penghasilannya. Ini pun antara yang faktor yang akan menjadikan harga lukisan tu tinggi. Juga kalau sekiranya karya tu gayanya ataupun tekniknya adalah yang terbaru, dia adalah pioneer, orang yang pertama buat style dan juga, orang kata, persembahan yang baru, itu juga antara punca yang menyebabkan karya tu jadi bernilai tinggi. Macam setengah saya ada tengok yang masuk dalam paper, lukisan yang nampak macam simple, garis-garis, dijual dengan harga yang berjuta-juta di luar negara. Banyaklah orang yang komen, cakap macam ni nenek aku pun boleh buat, anak saudara aku pun boleh buat, katanya. Dia bukan soal kamu boleh buat atau tidak, benda-benda macam tu. Dia sama ada kamu dah buat atau tidak, siapa yang buat dulu. Memanglah kamu kata kamu boleh buat sebab kamu dah tengok dia buat. Tapi kalau dia tak buat, adakah kamu terfikir untuk buat? Adakah kamu berani untuk mempersembahkan karya yang macam tu? Itu salah satu juga yang mempengaruhi kenapa harga lukisan yang kita kadang-kadang kita nampak macam tak masuk akal, tapi itulah dia sebabnya. Dia juga ada kaitan dengan apa yang saya sebut tadi, dia kaitan dengan originality. Pada zaman sekarang ni saya rasa susah dah lah nak cari pelukis yang, orang kata, betul-betul original karya dia. Maksudnya daripada segi style lah. Setiap pelukis yang ada sekarang ni, karya dia akan tentu boleh dikaitkan dengan
pelukis-pelukis yang terdahulu. Jadi kalau kita memilih untuk menjadikan kerja melukis ni sebagai kerjaya, kita kena buatlah dua-dua jenis karya ni. Yang mana karya yang kita boleh jual dengan ikut saiz, dan juga karya yang kita nilai daripada segi estetik dia. Dia biasalah kita ni pelukis ni manusia biasa, kita kadang-kadang kita lukis jadi, kadang-kadang kita lukis tak menjadi. So yang tak berapa nak menjadi tu kita jual lah dengan harga yang boleh dinilai dengan saiz dan material lah. Dan satu lagi, kategori lukisan yang mahal ni adalah bila pengkaryanya tu memang orang yang banyak duit, orang yang memang tak kisah lukisan dia laku ke tak laku, dia tak kisah, dia nak 10,000 dia tetap nak 10,000. Kalau orang tak beli 10 tahun dia simpan, sebab dia tak kisah sama ada lukisan tu terjual ataupun tak. Berbeza dengan pelukis yang macam saya ni, yang mana jenis lembut hati sikit, bila orang minta diskaun tu, itulah antara kelemahan bagi saya lah, kebanyakan pelukis. Sebab itulah kebanyakan pelukis kena bekerjasama dengan galeri. Dan saya sendiri pun saya ada bekerjasama dengan beberapa buah galeri yang mereka jualkan lukisan untuk saya. Macam lukisan-lukisan yang selalu saya lelong dekat grup ni, itu kira macam lukisan kebanyakannya adalah yang saya buat latihan lah. Contoh saya nak buat satu pemandangan, macam pemandangan ni contohnya saya nak buat bunga teratai ataupun water lily. Jadi saya kena cuba dulu buat di canvas kecil-kecil. Saya test dulu yang mana sesuai composition dia 2-3 kali. Nanti dah rasa puas hati, baru saya buat semula atas lukisan yang saya nak buat ni lah. So saya rasa setakat ni dululah perkongsian saya. Semoga perkongsian ni sikit sebanyak bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum.